dia dapat gigi tu, dia punya excited tu macam dia dapat makanan tu. And then dia ambil gigi tu, dia masuk dalam mulut. Saya tak tahu dia telan ke apa sebab saya tak banyak dekat. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, baik, sebelum kita mulakan video ni, macam biasalah nak ingatkan pada orang yang sedang menonton video ni yang mana ada berkelapangan, tak tahu nak buat apa, duduk rumah kan, korang ni student ataupun si rumah atau sesiapa yang inginkan cari duit tepi atau duit lebih, korang boleh join Export Overseas Academy, yang mana platform ni adalah sesuai pada korang yang mana banyak masa tak tahu nak buat apa. Ini adalah satu kelas yang mana korang akan belajar tentang macam mana nak set up akaun eBay. Betul, yang bestnya kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang macam mana nak set up eBay, macam mana nak jual semua segalanya lah. Dan yang paling penting, link dekat bawah ni korang boleh tekan dan korang boleh pilih sama ada korang nak masuk kelas macam mana, nak masuk face to face ke, korang nak online ke, semua ada. Jadinya korang kena grab sekarang. Ya, apa lagi, daftar segera. Okey, baik, kita bersama dengan caller yang aku rasa jalan cerita dia sangat menarik dekat kita. Caller ni pun dari negeri Melaka kan. Pada korang mana yang belum layan part 1, boleh dengar dulu atau tekan link. Kita dah sediakan part 1 kat bawah, ataupun nak dengar video ni dulu pun tak apa. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan kita punya caller kali ni. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Pijuk, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Tapi sebelum tu kau apa hal pakai baju ni? Oh, salah. Tak, engkau kenapa pakai baju Melayu ni? Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Apa yang aku lupa Marhaban ya Ramadan. Allahu Akbar. Puasa lupa kan. Lupa, Allahu Akbar, kantoi aku tak pergi tarawih. Dah, so jadinya hari ni adalah hari pertama kita puasa. Oh ya okey. Jadi pada umat Islam juga yang di luar sana yang sedang berpuasa, teruskan tanamkan azam berpuasa penuh. Kan, jangan ada ponteng-ponteng. Kalau orang tu bagi test kau plastik hitam, jangan ambil. Dan kita nak ingatkan juga yang mana tengah tonton video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang ni dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana ada platform TikTok dan juga Instagram, boleh follow kami rapat-rapat. Sebab kita nak buat kontes. Betul, kontes apa? Kita nak buat kontes pada luar sana yang mana ada bakat untuk bercerita seram. Kan, kita nak diorang cerita pengalaman diorang di platform TikTok, di mana korang boleh bercerita dan memenangi hadiah wang tunai RM1,000. Di mana hadiah pertama dia 500, kedua 300.5 dan yang ketiga 100.5. So maksudnya kena stitch video tu dekat TikTok kita lah. Ya, betul. Dan juga kena follow kita dan juga hashtag lah Santai Chill. Baik. Okey, panjang lebar dah. Hari ni pun hari pertama puasa. Sesungguhnya korang semua sihat lah ya. Okey, jadi tak nak buang masa, Ain, kita pun dah tak sabar nak dengar cerita ni kan. Belum puasa ni, excited. Agaknya cerita pertama ni cerita berkenaan apa, Ain? Okey, so hari ni saya akan sambung kisah pengalaman saya waktu bekerja. Okey, untuk kali ni saya akan cerita pasal salah satu tempat kerja saya lah. Okey, saya kerja dekat tempat ni waktu tu saya baru habis degree. Okay. Kita tahun 2017. And then lokasi saya bekerja ni dekat Melaka juga. And dia adalah salah satu
tempat tarikan pelancongan lah yang ada dekat kawasan Agro. Okay, jadi kerja ni position Ain masa tu sebagai apa? Okay, masa tu saya berkhidmat sebagai sales executive. Okay. Dia macam sebelum grad lah. Okay. And then tempat yang saya kerja ni adalah salah satu taman tema, tapi dia lebih kepada taman haiwan lah, boleh saya cakap. Okay, so dekat Aikro kan, rasanya kalau orang Melaka dia tahulah ada taman haiwan apa yang ada kat situ. Okay. And saya, selain daripada saya jaga bahagian pemasaran, saya ditugaskan untuk menjadi educator. Means saya akan present ataupun share maklumat dengan public tentang haiwan yang saya jaga lah. Okay. So haiwan yang saya terlibat ni adalah haiwan pemangsa. Sekiranya carnivore lah, antara haiwan yang digeruni. Kalau dekat Malaysia boleh kata haiwan ni memang banyak, especially dekat kawasan sungai. Okay, so untuk yang tak tahu, sebagai penjaga haiwan ataupun apa-apa pekerjaan yang melibatkan haiwan, especially haiwan yang makan benda berdarah ni, saya rasa memang majoriti akan ada simpan kisah misteri diorang lah. Mungkin ramai yang tak tahu pasal benda ni, tapi hari ni saya akan share lah. Okay, so first haiwan yang saya kerja ni adalah buaya tembaga. One of haiwan yang ada dekat situ lah. Awal-awal saya berkhidmat dekat situ, memang kita macam banyak dengar cerita lah daripada pekerja-pekerja yang dah sini, kira macam yang dah berumur. Diorang akan share pengalaman diorang jaga binatang ni, and kita tak expect pun dia akan share pasal kisah mistik. Okay. So hari ni saya nak share salah satu kisah yang berlaku pada one of kita punya keeper. Okay. Waktu tu saya berkhidmat dekat sana, and dia pun sama, and kejadian ni berlaku waktu petang. Okay, petang tu kalau dekat taman-taman tema ni biasanya kalau hari weekdays orang tak ramai. So orang tak berapa kira visitor tak ramai lah. And then keeper ni dia banyak masa dia boleh interact dengan haiwan yang dijaga lah. Okay, satu hari ni keeper saya ni dia dapat tetamu. And tetamu ni kita cakap boleh kata istimewa lah. Tapi kita tak tahu tetamu tu istimewa. Yang datang ni dia ada ilmu yang agak pelik lah. Saya tak tahu dia ilmu tu untuk menundukkan haiwan ke apa, saya tak pasti. Tapi apa yang keeper tu share lah, lelaki ni dia seorang lelaki, and dah berusia lah. Dia datang jumpa keeper. Awalnya dia cuma share benda-benda yang biasa lah. Dia cuma tanya soalan-soalan biasa. Tapi sampailah satu tahap tu dia tanya soalan yang macam agak kita rasa macam tak patut tanya lah. Okay, soalan yang dia tanya tu dekat mana kita tanam bangkai-bangkai binatang yang dah ni lah, dah mati kan. Okay, macam dekat taman haiwan, macam tempat saya kita akan tanam. Tapi ada tempoh masa dia lah. Kemudian kita akan gali balik untuk ambil fosil-fosil yang tinggal lah. Means tulang-tulang dia, gigi-gigi dia semua kita akan ambil. Kita takkan biar dekat situ lah. So dia nak tahu tempat tu dekat mana. Okay. So bila kita dapat soalan tu, kita tahu yang ni bukan sebarangan orang lah yang akan tanya soalan ni. Sebab biasanya kalau normal visitor dia takkan tanya benda-benda macam ni. So kita tahu ni mesti ada benda dia nak. Okay, so keeper saya ni dia layan. And then kemudian saya turun. Saya jumpa juga lelaki tu. Pakcik tu lah. Keeper saya ni nak mengelak daripada pakcik tu, dan dia suruh saya yang entertain pakcik tu. Okay. Dan saya bawa lah pusing. And then tiba-tiba ada satu kawasan tu, memang ada kawasan kandang haiwan lah dekat situ. And dia ajak saya berhenti dekat situ. Kawasan yang dia berhenti tu memang dekat dengan kubur, kita panggil kubur lah kubur haiwan yang kita tanam tu. And then dia tiba-tiba macam dia tanya saya, dekat sini ke awak semua tanam bangkai-bangkai binatang ni? Pasal saya macam terkejut sebab saya tak tahu awal yang dia tanya soalan tu dekat keeper kan. So saya cakap saya rasa tak pakcik, bukan kat sini. Saya cuba mengelak lah. Tapi dia seboleh-boleh nak pergi dekat kawasan lubang yang kita tanam tu. Okay. And then tiba-tiba dia macam bertukar watak lah. Dia macam, saya nak cakap agak scary jugalah sebab dia dah mula, dia punya karakter tu dia jadi macam
someone yang bukan yang mula-mula saya jumpa. Dia macam senyum, dia senyum tu macam orang kata menyeringai. Lepas tu dia cakap, kau nak rahsia-rahsiakan daripada aku buat apa? Aku dah tahu dah kat mana tempat kau letak ni. Dia cakap macam tu. So masa tu saya memang dah takut lah. Sebab dia tiba-tiba transform macam tu. And then dia lepas tu dia pergi, dia jalan laju tau. Dia jalan laju. Kawasan yang kita tanam ni memang bukan luar daripada kawasan taman, tapi kira macam terpencil sikit daripada tempat laluan visitor. Dia tiba-tiba jalan laju pergi ke lubang yang saya cakap tu. And then dia cangkung dekat lubang tu. Tangan dia menggali tau. Okay, so masa tu memang saya dah rasa takut lah. Dia cakap kenapa dengan pakcik ni kan. Dan saya call keeper, ada lagi 2 orang keeper datang. Dia cakap minta tolong lah kan. Sebab ni kawasan larangan, memang visa tak boleh masuk. Tapi sebab kawasan tu tak berpagar ni, dia masuk, dia keep gali, dia jumpa gigi. Dia dapat sebatang gigi lah, gigi taring. Okay, lepas dia dapat gigi tu, dia punya excited tu macam dia dapat makanan tau. And then dia ambil gigi tu, dia masuk dalam mulut. Saya tak tahu dia telan ke apa sebab saya tak banyak dekat. Tapi masa tu keeper dah sampai lah. Memang kita pegang dia, telefon bos, and then terus bawa naik lah pergi dekat guard. Masa sebelum sampai guard tu dia dah pingsan lah. Dia dah macam lembik lah badan dia tu. Pakcik tu dia tak besar sangat, dia kecil je. Tapi masa dia orang bawa yang masa dia sedar tu, yang dia dah telan, bukan telan lah, maksud saya dia dah simpan gigi tu dalam mulut dia. Masa tu dia orang cakap memang berat lah, dia orang nak tarik tu kan macam orang lawan lah. Dia kata macam ada something yang melawan lah. Tapi bila sampai separuh jalan tu dia jadi weak dan dia pingsan. So kita panggil guard lah minta tolong. And guard yang kerja dekat tempat saya ni pun, guard tu bukanlah sebarangan guard lah. Kiranya dia ada, korang kata apa, berisik jugalah kan. So dia adalah buat macam ada simple bacaan. And then pakcik ni sedar. So lepas tu kita tanyalah mana barang yang pakcik ambil tu kan, tolong pulangkan balik. Sebab kalau ikutkan sebenarnya macam kita ni terikat dengan akta pilitan. Kalau kata orang ambil fosil ni, kita boleh sue dia sebab bersalah sebenarnya. So kita minta balik kan, sebelum dia keluar tu pulangkan balik barang tu. Dia cakap tak nak, dia kata tu barang dia. Lepas tu bos macam push dia, tanya suruh pulangkan juga barang tu. And then baru dia keluarkan gigi tu. Saya tak tahu dia telan, dia muntahkan balik ke apa, saya tak tahulah. Tapi saya tengok daripada jauh je lah dia buat tu. And then bos tanya lah dia, kenapa pakcik nak benda ni kan. Lepas tu at first dia tak nak cerita. Dah lama tu baru dia cakap lah. Dia kata sebenarnya dia ada amalkan satu ilmu untuk kebal, ilmu kebal. Saya rasa ilmu kebal. And ilmu tu boleh juga menundukkan benda-benda yang orang kata apa, ada power lah, ada kuasa ke, atau benda-benda yang bahaya, benda yang ganas lah. So dia nakkan gigi tu as tangkal lah untuk dia. And then dia cakap dah masa yang dia jumpa, dia dapat rasa yang tempat yang kubur yang kita tanam tu, dia kata tu bukan dia dah masa tu, dia punya pendamping tu dah masuk. Dia cakap macam tu lah. So that's why karakter dia berubah, and then dia tiba-tiba jadi macam tu lah. Yang saya cakap, yang cerita tadi tu, dia tiba-tiba menyeringai, dan dia jalan laju terus pergi dekat lubang tu. Padahal tak siapa pun tahu tu kawasan kubur yang kita tanam tu. Dan lepas tu mula-mula memang bos tak nak lepaskan dia lah. Kira macam kita nak, kalau boleh nak ni lah, nak bawa ke balai lah sebab dia dah menceroboh kan. Tapi lama-lama tu macam serotok, and then kita panggil lah pakcik ada waris ke tak kan datang sini untuk ambil semua. Lepas tu kira settle macam tu je lah kisah tu. Tapi dalam sebulan lepas tu pakcik tu datang lagi. Dia still lagi cari kalau dia boleh dapat lagi fosil tu. Dia nak juga benda tu. Tapi sebab kita dah cam muka dia, so awal-awal lah kita dah ni tak bagi dia masuk lah. Itu kisah pertama lah yang berlaku dekat sana lah. Yang sepanjang saya kerja, itu antara yang first yang saya jumpa lah. Benda yang pelik-pelik kat sana. Ni agak first time untuk aku dengar Syuk kan, berkenaan dengan ilmu buaya apa, kebal menggunakan buaya kan. Aku ingat dia nak jadi buaya. Pakai ilmu buaya nak pick up wanita, buaya darat. Tapi itulah benda gigi sampai
Maksudnya Ain ceritakan sekarang ni, dia perlukan gigi tu untuk menguatkan badan dia sebenarnya, ataupun dia sebenarnya baru nak terima ilmu tu? Kalau ikutkan cerita pakcik tu, dia dah amalkan ilmu tu. And dia kata gigi tu salah satu kira macam suplemen tau untuk kuatkan lagi dia punya ilmu tu. Dia kalau boleh dia nakkan tulang sebenarnya. Dia dah cakap dengan bos lah. Dia kata dia bagi spesifik bahagian mana yang dia nak. Salah satu dia tu tulang dekat bahagian badan boy jantan. Jadi macam mana dia boleh tahu tu boy jantan apa, kita tak tahulah. Tapi memang kalau dekat tempat kerja tu, mana yang dah mati memang kita akan tanam satu tempat je. Kita takkan asing-asingkan jantan ke betina ke. So yang dia cakap lah, dia bagi balik kan yang gigi tu. Dia return balik. Dia masa tu memang orang dah kerumun dia. Tadi dia dah makan, jadi dia pulangkan balik macam mana? Saya tak pasti sebab saya tengok daripada jauh je. Tapi saya nampak dia keluarkan something daripada dalam mulut dia lah. Kira dia keluar macam muntahkan balik lah kot Muntahkan balik lah. Lebih kurang. Saya tak tahu dia telan, dia sempat telan ke masa dia jumpa tu ataupun tak. Tapi lepas tu dia, waktu yang dekat depan tu memang dia keluarkan balik lah. Yang gigi tu memang besar. Yang kita syak taring yang besar tu memang boy jantan lah. Biasanya boy jantan yang taring besar ni. Tapi kalau betul dia dah makan benda tu boleh tundukkan orang, tak jadi pun kan? Kenapa masa dia dah makan tu dia tak tundukkan belum sampai sini. Belum hadam. Dia sampai sini. Dia kalau dia dah masuk sampai perut, mustahil dah keluar, dia mesti keluar bawah. Dia kena jangkung. Ya, betul. Kang luka pula lah. Payah tu banyak kerja ni. Berak luka. Tak apalah. Okey, baik. Itu pengalaman pertama Ain bekerja sebagai itulah. Mungkin seorang pemandu jugalah pemandu. Betul. Memandu arah haiwan-haiwan ni. Okey, pengalaman lain ada? Okey, ada. Okey, boleh teruskan dengan pengalaman kedua. Alright. So yang kedua ni dekat tempat yang sama juga. Tapi cerita dia lain sikit lah. Okey, so dekat tempat kerja saya ni, boleh kata every year memang akan ada berlaku penggambaran. Kiranya ada production yang datang untuk buat shooting untuk program. Dia buat macam aktiviti lah. Saya bagi contoh macam Astro dia nak buat program reality TV macam tu. Okay. So dia biasanya memang setiap tahun akan ada. So tahun yang berlaku kejadian ni, kebetulan saya yang handle program tu. Kiranya saya yang berurusan dengan pihak production lah. Okay. So benda ni jadi waktu tu dekat salah satu kawasan dalam taman lah. Okay. Saya tak boleh nak cerita detail lah sebab nanti ramai, kalau saya sebut mesti orang akan tahu tempat tu apa. So saya boleh cakap dia macam salah satu rumah yang memang kita buat untuk attraction dekat situ lah. Okay. And then penggambaran ni berlaku dalam rumah tu. Mana artis yang production bawa ni, dia kena selesaikan task dalam rumah tu lah. Okay. Tapi dalam rumah tu kita dah ubah suai. Kita dah buat macam ala-ala rumah hantu. Dia lebih kurang macam tu lah. And kita letak props banyak tau dalam tu. So masa hari penggambaran ni, dia shoot petang. Waktu tu dalam pukul 3 lebih. Selain daripada props, kita ada pakai juga extra. Maksudnya ada staff-staff yang tak busy. And dia kira macam dia berlakon jadi hantu. Inilah hantu tak real lah dalam rumah tu. Tapi dalam kawasan rumah tu memang gelap. And memang kita cakap kalau masuk tu memang kita rasa vibe memang macam vibe rumah hantu lah. Lepas tu bila shooting ni nak start, cameraman dah masuk dulu tau. Kini cameraman dah duduk dekat spot-spot dia lah. Tapi kita yang staff ni ada satu tempat monitor. Kita boleh tengok daripada macam kita ada sediakan macam stage kecil. So kita duduk kat atas tu, kita tahulah location cameraman dekat mana, location extra dekat mana semua kan. And then yang artis ni, dia kena masuk seorang-seorang. Jadi dia tak tahu dalam tu ada cameraman ke ada extra, dia tak tahu. So dia kena masuk and then dia kena cari barang dalam tu and then dia keluar balik lah. So dia masuk tu, ada satu area dalam rumah tu, kita ada gantung gula-gula. Memang banyak. Ada banyak gula-gula lah kat situ. Tapi yang buatkan dia jadi seram dia, bila waktu artis ni lalu, cameraman ni dia dah duduk satu posisi tau. So
So dia posisi dia tu, dia akan shoot satu gula-gula ni. Tapi gula-gula tu duduk macam, mana saya cakap dekat sudut. Okay. And then bila artis tu masuk dekat kawasan sudut tu, suppose dalam kamera memang kita akan nampak lah yang kita gantung dekat sudut tu. Cameraman shoot, dia kata dia tak nampak dekat sudut tu, tapi dia nampak sebelah artis ni lah. And yang dia nampak sebelah artis ni, gula-gula tu ada muka. Means maksud dia memang berwajah lah. Tapi yang kita gantung semua tak ada wajah. Memang kita buat full tutup habis lah, kiranya kain saja lah. Tapi yang cameraman dapat shoot tu memang ada muka. So cameraman ingat extra. Tapi extra kita memang tak ada bawa watak tu. Tapi yang buatkan cameraman dapat apa, kiranya cameraman trigger yang tu bukan apa yang kita create. Bila artis ni dia tiba-tiba kaku tau. Dia macam dekat tempat yang cameraman shoot tu lah. Dia nampak cameraman tu depan dia. Tapi dia kata macam dia tak boleh nak bergerak macam tu. And dia rasa macam ada something sebelah dia tau. And then dia tanya cameraman, macam kita tengok balik video tu kan. Dia tanya, kenapa kau shoot lama sangat kan? Patutnya dia ada macam cut lah scene kat situ. Tapi yang cameraman ni pun dia macam terpaku bila nampak benda tu. Lepas tu dia cakap kau jangan gerak. Dekat dalam tu je, kau jangan gerak. Dia pesan dekat artis tu lah. Artis ni bila kita cakap macam tu, kita dalam tempat yang macam tu, auto kita akan rasa cara yang tak kena kan. Kita macam cakap ada apa sebenarnya kan. Kau jangan gerak, kau jangan pusing. Lepas tu cameraman ni terus turunkan kamera dia, tarik artis ni keluar. Tapi dia kata sepanjang dia tarik artis ni keluar, untuk keluar ke laluan keluar ni lah, dia kata memang benda tu ada je sebelah artis tu. Ikut je sampai ke hujung. And then masa tu ada juga yang kira macam extra kita dah dekat depan tu ganggu-ganggu kan. Tapi extra tak nampak apa yang ada dekat belakang artis tu. So dia orang keep buat kerja dia orang. Tapi cameraman lah dia cakap tak payah ganggu. Cut dulu. So bawa keluar. Bila bawa keluar, barulah dia rasa macam macam kita rasa macam ringan macam tak ada apa-apa dah kat belakang tu kan. Lepas tu cameraman ni dia nak patah balik tau. Dia nak patah balik masuk dalam rumah tu. Sebab dia kata dia nak try shoot balik lah. Dia nak tengok betul ke tak apa yang dia nampak tu. And then dia pergi dengan salah satu lagi dia orang punya kru lah. Bila pergi yang dia cakap yang berwajah tadi tu, dia dah tak nampak ada yang berwajah tu. Tapi kawan dia yang kru ni nampak yang berwajah tu duduk dekat position yang kita gantung yang dekat sudut tu. Dia dah take over tempat tu lah. So yang kawan ni pun tak tahu yang berwajah tu bukan the real bukan yang fake punya lah. Kira dia ingat macam benda tu kiranya yang kawan ini dia tak sure yang dia nampak tu, dia tak tahu benda tu real ke ataupun yang kita buat. So dia tak ada cakap apa-apa. Tapi bila dah keluar, dia dah ambil kamera semua, dia orang dah kutip barang dan dia orang duduk sama-sama. Dia orang cerita lah apa yang dia orang nampak. And masa tu lah baru tahu position yang dia duduk tu memang ada lagi lah benda tu sebenarnya, tak pergi mana pun. And then bila kita tengok balik dekat kamera, tak ada lah, memang tak nampak lah benda tu. Tapi yang based on cerita cameraman tu, dia cakap memang berwajah and muka dia memang memang cakap apa, macam terbakar, kesan terbakar tu banyak. Dia cakap. Tapi yang artis tu memang tak dapat tengok lah Artis tu dia dapat dia rasa macam ada benda dekat sebelah dia lah. Tapi lepas tu bila kita nak shoot balik dalam tu memang dia tak nak. Sebab kalau ikutkan scene tu dah cut masa dekat yang kawasan tu lah, depan-depan tu diorang dah tak shoot lah. Tapi kalau ikutkan kena habiskan kan. Tapi memang tak ni lah, memang sampai situ je. And then lepas tu production macam tanya lah, apa memang haunted ke kawasan yang kita bagi tu kan. Lepas tu cakap saya tak pastilah sebab sebelum ni tak pernah lagi shoot benda-benda macam tu dalam kawasan tu. Ni first time. So mungkin dia trigger lah kot buat kita tiba-tiba buat benda-benda macam tu kan. Itulah dia ni lah. So cameraman, and then next year tu pun dia orang datang lagi.
cameraman yang sama juga. Untuk shoot program lain pula. Tapi yang second time dia datang tu, dia dah tak nak lah buat benda-benda macam tu lah. Dia macam tak nak libatkan haunted house ke apalah. Dia lebih pada macam aktiviti dengan haiwan saja. Okay, aku memang tanya lah program apa kan. Tapi tak apalah. Kalau bagi tahu nanti kan orang semua tahu lah apa tempat mana semua kan. Tapi tak apa kan. Tapi memang terkejut juga kan. Yelah selalu kita memang dengar juga benda-benda je. Tapi ini program reality show betul tak ni? Betul. Program reality show kan. Orang kata benda-benda yang konon nak nampak kat ekstrim dalam reality show, akhirnya cameraman yang kena prank. Betul. Dan sebenarnya cameraman orang kata, tapi cameraman ni selalu selamat. Kan walau apa jadi pun cameraman keselamat. Tapi baguslah pada aku dia berani tarik artis tu keluar, dia masuk balik, itu aku respect. Kalau aku tak apalah. Betul. Dan dia lah masa situasi cameraman tu bagi tahu semua, memang tak ada berlaku macam contohnya kabel rosak ke ataupun artis tu dirasuk ke. Sebab dia lah benda tu kan ikut artis tu sampai keluar kan. So far masa tu tak ada. Okey lah. Cuma yang artis tu dia cakap dia memang rasa berat lah dekat dia. Dia bukan rasa berat, dia rasa macam tak selesa. Dia kata macam ada orang sebelah kiri. Sebab cameraman sebelah kanan dia. Dia kata macam ada something sebelah kiri. Sebab dia kata macam panas. Dia rasa macam bahang tau. Macam tu lah dia cakap. Tapi dia tak tahu apa yang ada. Yang cameraman tu pun tak cakap dengan dia apa yang ada. Faham. Cuma dia kata dia rasa macam tu je lah. So dia memang dia tahu lah dia yang tak kena lah dalam tu. Okay, so sepanjang bekerja di Melaka, itu 2 pengalaman atau Ain ada lagi? Kalau ikutkan sebenarnya tempat tu memang banyak lagi lah. Banyak. Okay. Mungkin boleh belanja lagi satu one shot story untuk kita belanja untuk cerita yang terakhir. Okay, boleh. Alright. Okay, so untuk yang third ni still juga dekat tempat yang sama. Okay. Tapi yang kali ni saya ada bagi special sikit lah sebab dia bulan puasa kan. So sebab kejadian ni berlaku waktu bulan puasa. Okay, mantap. Okay. So orang kata bulan puasa tak ada benda-benda mistik kan. Tapi yang ni pengalaman kami sendirilah dekat sana. So benda ni berlaku waktu pertengahan puasa. Waktu tu company saya ada buat macam jamuan makan lah. Jamuan buka puasa. So kita sementara nak tunggu, sebab kawasan yang kita nak buka puasa ni tak jauh daripada tempat kerja. So staff ramai yang tak balik lah. Dia stay dekat kawasan office and kawasan taman je lah. And then petang tu kejadian ni berlaku dalam office. So petang tu dalam office saya dengan ada berapa orang staff lagi, ada 2 orang lagi, kita tak balik. And then kita dah siap tukar baju semua. Dan kiranya dah dekat-dekat waktu maghrib lah time tu, dalam pukul 6.30 macam tu. Kami menunggu transport nak pergi ke tempat tu lah, tempat buka puasa tu. Okay, so masa tu kita duduk berborak ramai-ramai tau dekat meja. Ada seorang kawan saya ni, dia suka main cermin tau. Dia suka macam melawar. Orang cakap apa? Macam Kelijan tengok cermin. Dia perempuan lah. So nak betul tudung semua dia akan tengok cermin. Okay. And then waktu dia nak betulkan dia punya tudung tu, lepas tu dia kiranya dia menghadap ke pintu office. Menghadap ke pintu luar lah. Belakang dia ni memang tak ada orang. Memang kita dah gelapkan lah sebab nak keluar. So waktu dia menghadap cermin tu, dia kata dia dah nampak, dia tak cakap time tu lah, tapi ada nampak staff lelaki kat belakang dia tau. Staff tu memang tak masuk pun dalam office. Memang dia duduk kat luar je. Tapi dalam cermin tu dia kata dia nampak staff tu tengah betulkan baju dekat belakang dia. Okay, lepas tu dia ingatkan tak ada apa-apa. Dia ingatkan memang orang lah. Dan lepas tu dia pun macam biasa sambung lagi lah, betulkan tudung apa semua, betulkan baju dia. Tiba-tiba dia cakap staff tu pusing, senyum dekat dia tau. Staff yang dekat belakang dia ni, yang dia nampak ni pusing dekat dalam refleks cermin tu, pusing menghadap cermin yang sama, yang senyum dekat dia. Boleh imagine tak yang saya cerita ni? Mana macam, boleh ulang sekali. Okay, dia macam ni. Okay, contoh Hafiz tengah menghadap cermin sekarang. Okay. So Hafiz nampak Syuk dekat belakang. Okay. Yang mula-mula dia nampak ni
Syuk ni membelakangkan dia. Okay. Dia dalam cermin tu dia membelakangkan ni lah. So tak ada apa-apa lah kan. And then lagi sekali waktu dia tengah betul-betulkan baju apa semua, tiba-tiba Syuk ni pusing menghadap cermin yang sama and senyum dekat dia. Okay. Religion tu tau. Okay, so masa tu yang staff perempuan ni dia tegur lah. Dia cakap, Abang Man, kenapa tak keluar lagi kan? Ada apa-apa ke senyum tu? Tapi waktu dia tegur tu, yang belakang dia ni still senyum and tak bergerak tau. And tiba-tiba staff yang betul-betul masuk daripada pintu depan. Okay, so lepas tu bila dia masuk, dia buka pintu, yang staff perempuan tadi menjerit lah. Memang dia terkejut lah. Sebab dia tak expect sebab dia nampak yang staff tu tadi tu dekat belakang dia. Tiba-tiba yang staff betul-betul masuk. And then lepas tu dia pingsan, yang staff perempuan ni. Dia pingsan. And then lepas tu kita tak tahu lagi apa yang jadi time tu. Sebab dia seorang je yang nampak. Lepas tu bila kejut-kejut tak sedar. Then dia start melacang tu. Dia macam cakap jangan dekat dengan aku, jangan dekat dengan aku. Dia cakap macam tu. And then lepas tu yang lain ni gelabah lah sebab kita tak pernah facing benda macam tu kan. So yang staff lelaki tadi ni, dia pergi ambil air and then dia baca selawat rasanya. Dia terus sapu kat muka ni. Lepas tu bila perempuan ni sedar, lagi lah dia terkejut. Dia nampak orang yang sama kat depan dia. So lepas tu macam dia dah menjerit-jerit ni, yang staff lelaki ni keluar dululah. Kita yang perempuan ni dia. Lepas tu bila tanya kenapa, dia kata dia nampak yang staff lelaki ni, kita panggil dia Abang Sam lah. Dia cakap abang tadi nampak Abang Sam kat belakang, tiba-tiba Abang Sam keluar masuk daripada pintu depan. Lepas tu cakap mana ada orang kat dalam, 3 orang je. Orang lain semua dah keluar dah, tunggu kat luar. Dia cakap tapi tadi saya nampak Abang Sam dekat belakang, dia tengah betulkan baju. Lepas tu tiba dia pusing, dia senyum kat saya. Dia cakap macam tu. Lepas tu semua dah meremang lah time tu. And then bila dah jadi macam tu, dah cerita dah tak best tu, kita nak keluar lah. Dan masa nak keluar tu, dekat belakang tu ada pantry tau. Macam pantry letak tempat minum kopi tu. Tiba-tiba dengar benda jatuh, benda macam cawan jatuh. Lepas tu memang tak berani kan nak pergi. Lepas tu panggil staff lelaki pergi tengok. Lepas tu bila staff masuk tengok ada cawan pecah kat belakang. Lepas tu tak tahulah siapa yang pecahkan time tu. Macam benda tu jadi on the spot macam tu lah. Tak tahulah mungkin dia bagi hint ke yang dia dekat dalam tu kan. Lepas tu kita memang terus keluar. Memang tak ada kan nak stay tu. Yang jumpa guard. Lepas tu guard cakap, sini lepas maghrib biasanya tak ada orang stay lah. Memang orang balik lah. Even guard pun malam-malam dia orang tak ronda sampai bawah. Sebab dia orang macam, dia orang kata selalu kena ganggu kat situ. So memang dia orang akan duduk kat kawasan pos pengawal tu je. Kalau ronda pun dia akan ronda beramai-ramai. Dia orang takkan ronda berdua. Dia kata memang kawasan tu memang keras sikit lah. Okay, macam tu lah cerita dia. Banyak spot sebenarnya yang guard cakap. Tapi kalau yang dekat office tu memang ada benda lain lah. Dekat kawasan bawah tempat ada benda lain. Banyak spot lah yang guard cakap. Tapi yang kami kena tu memang kat office lah. Terjadi masa bulan puasa bulan puasa. Dia walaupun bulan puasa ni dia bukan bermaksud kita boleh bersuka-suka sangat. Kan sepatutnya bulan-bulan Ramadan ni orang kata bulan untuk menambahkan amalan, mendekat diri dengan Tuhan. Pergilah surau yang mana lama dah tak pergi tu, pergilah kan. Bukan maksud yang kena kacau ni dia tak mendekatkan diri dengan Tuhan. Maksudnya kena tambahkan amalan tu. Kan. Sebab kita ni selalu biasa dengar bulan puasa tak ada hantu. Kan. Jadi bila betul. Bulan puasa dia kata bulan puasa tak ada hantu, sebenarnya kena perbetulkan balik sikit. Bukan tak ada hantu. Belum kena lagi. Kan. Okay, baik. Cerita yang menarik kan. Bagi aku, diorang ni yang bekerja dekat kawasan haiwan ni kan, patut macam Ain sendiri kan, dia dengan buaya dia tak takut. Dengan benda ni bagi ancaman. Kan. Bagi aku, kita selalu tengok orang main dengan buaya tu berani dah ni, tapi bila budak tu semua goyang babe. Memang. Okay. Kalau saya tambah sikit boleh tak? Pasal buaya ni lah. Okay. Ada satu lagi yang jadi ancaman dekat kita, dekat para penjaga ni lah, especially waktu kita interact dengan haiwan ni. Okay, ada orang yang suka test ilmu.
Yang ni pun pernah berlaku jugalah dekat tempat kerja saya. Waktu kita nak explain dekat guest, kita biasanya akan interact dengan haiwan tau. Maknanya kita akan pegang dia, kita akan tunjuk macam mana cara dia reflect dengan apa yang kita buat dekat dia. Macam contoh dia nak serang kan, kita akan gerakkan dia. Lepas tu nanti baru kita akan nampak macam mana dia nak attack musuh dia kan. So waktu yang jadi ni saya punya keeper ni tengah present dekat public, and then dia sebelah dia tu buaya, memang buaya betul lah. Tapi kiranya dia present ni dekat kawasan stage tau. Dekat stage ni, salah seorang pengunjung yang datang ni kira tak kosong lah, memang dia nak test ilmu dia. Okay. Lepas tu waktu keeper tengah ni dengan buaya ni tak bergerak. Dia memang agak pelik lah. Biasanya buaya ni kalau kita stick dia terkejut, dia akan reflect terus. Tapi kali ni dia memang statik dan pandang satu tempat. So kita tahu memang ada yang tak kena lah dengan tu. Lepas tu tapi kita sebagai staff, kita akan main peranan tu. Bila jadi macam tu kita dah nampak lain, so yang staff lain ni akan standby. Kita akan cari siapa yang buat. Sebab kita takut ilmu yang dikenakan dekat haiwan ni untuk kenakan keeper balik. Maksud dia takut buaya tu reflect akan attack keeper. So kita tak nak macam tu. So kita akan cari. So bila ni yang mana yang dah sini dia orang tahu orang yang tengah interact dengan buaya tu. So memang jumpalah. Kita dapat tahu lah siapa. Memang kebanyakannya yang datang kat tempat-tempat macam ni memang ada yang pelik-pelik tau sebenarnya. Dia macam kita tak perasan je lah. Tapi kalau dah lama kerja memang kita akan tahu apa yang berlaku lah sebenarnya. Memang kena hati-hati lah. Tak kisahlah buaya ke yang jaga harimau ke apa ke, yang binatang yang biasanya ada hubung kait dengan ilmu pelik ni lah. Jadi bila dah dapat tahu orang yang cuba interact dengan buaya tu, jadi buat apa dengan orang tu? Halau dia ke ataupun apa? Kita akan bikin akan untuk suruh dia keluar lah. Sebab dia membahayakan situasi sebenarnya. Jadi sebenarnya masa buaya tu memandang arah ke tempat lain, sebenarnya dia tengah buat apa? Baca-baca ke? Dia tengah buat apa? Dia tengah baca doa ke? Kita nak tahu juga. Dia waktu staff jumpa tu dia tengah pandang, memang kalau ikutkan kira macam dia tengah face to face tau. Kiranya buaya kat bawah tu memang tengah menghadap dia, dan dia tengah menghadap benda tu. Tapi sambil tu dia ada baca mantra lah. Tapi staff tak tahulah. Tapi kita perasan lah daripada jauh tu memang nampak. Biasanya dia akan duduk dekat tengah-tengah. Memang sebab biasanya kalau kita present, haiwan akan duduk tengah tau. So kita akan cari point tengah dulu. Kalau haiwan tu bergerak ke tepi, maksud dia orang yang cuba handle dia tu ada kat tepi. Faham. Dia akan ikut ke mana yang diseru tu lah. Macam tu lah. Jadi ni benda yang selalu jadi ke macam mana? Dia boleh kata tak adalah selalu, tapi dalam setahun tu adalah 2-3 kali. Kita kena kesian dengan orang kata yang menjaga dia orang menjaga binatang yang orang kata diancam kepupusan. Dan lepas tu korang boleh pula nak test ilmu. Kalau nak sangat test ilmu, pergi kat hutan, tengok dia faham ke tak faham. Kalau kau boleh kawal, masuk jadilah ilmu kau tu. Ini yang dah bela. Dah bela orang tu bagi makan, kau pula nak suruh orang tu ngap balik tuan bagi. Test dah dekat hutan. Okay. Jadi sebenarnya berisiko juga kerja di sebagai keeper lah kan. Walaupun aku rasa aku dah tahu dah kat mana sebenarnya kena berani jugalah. Sebenarnya bukan kerja yang biasa-biasa ni. Kena juga ada sebenarnya isi. Kena ada berani jugalah untuk jadi keeper haiwan ni. So ini pengalaman baru kita pernah dengar kan. Jadi kita pun berterima kasih juga pada Ain lah kerana sudi berkongsi pengalaman yang kita rasanya sebelum ni tak pernah dengar pun, pengalaman sebagai keeper haiwan. Dan ini salah satu cerita yang dapat kita dengar bersama sebagai iktibar. Dan janganlah lepas ni yang mana dengar ni, lepas ni rasa nak test pergi zoo. Alamak, sudah. Jangan.
Bukan jauh sana kesian dekat orang kerja. Janganlah nak test. Macam aku cakap, banyak lagi kat hutan. Contoh kat sungai-sungai kat Kuala Linggi ke apa, kau pergi kat situ macam-macam buaya tadi. Kau test lah, tengok dia buka mulut ke tak. Kalau dia tak buka mulut dekat kau, jadi. Tapi kalau buka kat kaki lah kan. Betul. Nak test buaya darat tak apa. Itu bagus. Itu tak boleh buat apalah kan. Buaya darat memang tak kosong. Tak kosong, dia tak kosong. Okey, kita nak terima kasih lagi sekali pada Ain kerana sudi berkongsi lagi dengan Santai Chill. InsyaAllah kalau ada rezeki ataupun ada cerita lagi, sudi-sudikanlah berkongsi lagi di platform Santai Chill. Dan terima kasih juga pada korang semua yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi sebelum kita tamatkan sesi ni, nak ingatkan lagi sekali base, kita ni biar buat sesuatu ni berilmu. Kan? Aku tak nak orang memandang ilmu ni sebagai benda yang tak penting. SPM tak penting, tak penting. Tidak, semua benda ni kena ada ilmu. Kita belajar secara direct ataupun tidak. Jadi kalau kau nak belajar ilmu lebih lagi, untuk dapatkan duit tepi, kita ada Export Overseas Academy, yang mana korang boleh belajar macam mana nak set up account eBay dari A to Z, macam mana korang nak pilih produk yang sesuai, dan macam mana nak keluarkan duit dan terima duit tu dalam USD. Betul lah. Macam korang tahu sekarang bulan puasa, lepas tu sekolah, lepas tu nak raya, lagi banyak pakai duit. Jadi ni tak apa, korang plan macam mana nak masuk kelas ni. InsyaAllah dia akan ajar kau macam nak jana balik income selepas raya ni, InsyaAllah untuk korang semua. Macam biasa duduk dekat Malaysia, gaji USD. Ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. Okay, jangan ponting puasa. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.